Okay, pertama sekali kita nak tengok apa itu Google Form. Okay, Google Form adalah satu aplikasi yang disertakan bersama Google Drive. Maksudnya kat sini Google Drive ni bukan setakat Google Form. Google Drive ni dia banyak bersimpan. Even gambar pun kita boleh simpan dekat Google Drive ni kalau macam nak backup kan gambar. Okay, boleh simpan kat Google Drive. And then Google Form ni merupakan satu borang maya, iaitu macam borang atas talian lah, yang membolehkan kita nak dapatkan maklumat-maklumat tertentu dikumpul daripada responden. Okay, contohnya kita nak maklumat peribadi apa semua kan. Okay, so bila kita dah buat Google Form tu barulah kita sharekan kepada yang lain. Okay, apa yang saya nak bagi tahu ialah kegunaan dan manfaat. Okay, ini adalah kegunaan yang paling banyak digunakan. Sebenarnya selain daripada yang saya senaraikan ni, banyak lagi kegunaan Google Form seperti macam kita boleh generate CJ daripada Google Form. Okay, tapi apa yang selalu orang buat adalah pertama mengumpulkan maklumat, borang undian, menguruskan kehadiran. Okay, yang kehadiran ni saya percaya ramai buat Google Form ni untuk kehadiran betul. Okay, mengumpulkan hasil dapatan responden kajian, membina instrumen soal selidik, menghasilkan analisis dapatan data instrumen atau soal selidik, menghasilkan soalan kuis dan juga menghasilkan soalan penilaian dan pentaksiran. Okey. Dan saya percaya dalam ni mungkin yang paling banyak gunakan soalan kuis, penilaian kan. Okey, so untuk hari ni saya tak adalah nak tunjukkan semua kan, sebab kalau tunjukkan semua nanti kan sampai malam pun tak habis. Jadinya saya akan buat demo untuk menghasilkan kuis melalui Google Form. Okay, so untuk yang ni saya menggunakan ID Delima lah kan, sebab senang lah kan. Okay, so yang pertamanya kita pergi kepada ID Delima kita, iaitu kita pergi kepada paparan input masing-masing. Okay, so kita tekan sini. Okay, tekan sini sebab kita nak cari Google Drive kan. So kita pergi kepada Drive. Okey, dekat sini adalah perkara-perkara yang kita dah buat. Okey, akan simpan dekat sini lah. Okey, so kita tekan je new kat sini. Okey. Kita tekan new. Okey, kat sini banyak kan. So hari ni kita nak buat Google Form, kita pilih je Google Form. Kita pergi kepada blank form, maksudnya form yang kosong lah kan. So kita nak bina soalan kat sini. Okey. Okay, bila dia akan keluar macam ni kosong kan. Jadinya kita nak buat soalan, pertama sekali kita setting dulu. Okay, setting dulu sebab kita nak buat soalan. Okay, bila dekat sini, okay, dekat sini biar je. Okay, kat sini maksudnya restrict tu maksudnya kalau kita tak tekan, kita untick, maksudnya orang yang tak guna ID dia boleh juga. Kalau kita restrict maksudnya orang yang guna MOE je boleh masuk kita punya Google Form ni. Okay, so kita tekan sini. Okay, ni tak perlulah. Okay, jadinya pergi kepada presentation. Okay, untuk ini progress bar ni macam biasa. Okay, show link to the submit and response. Okay, confirmation message ni maksudnya perasan tak kalau kita dah send, tekan submit, dia akan keluar satu macam terima kasih kerana menjawab soalan ini, tahniah kerana menyertai program ini. So dekat sini kita nak tulis apa-apa, tulis je apa-apa. Contohnya saya akan tulis, saya akan tulis tahniah kerana telah berjaya menjawab telah berjaya melaksanakan tugasan ini. Kena macam bagi semangat sikit lah kan dekat murid kita kan. Maksudnya konon dia dah berjaya buat. Okay, di sini a quiz. Okay, so yang lain jangan kacau sebab dia dah setting kat siap-siap. So boleh terus tekan save. Okay, kan situ. Bila dah nampak macam ni, kita tekanlah kan. Okay, kita mulakan dengan tajuk kita. Okay, kalau saya buatlah latihan Geo 1 Zirconia. Okay, kat sini. Okay. Okay, untuk yang dua ni terpulang pada cikgu-cikgu sebenarnya nak letak apa kan. Kalau saya tulislah bab 1 iaitu arah. Okay, kedudukan. Bab 2 kedudukan, sorry.
Kan, okey. Bila dah tulis, biar je sebab dia kat sini auto save. Okey, cikgu-cikgu. Okey, so kita pergi kepada, mestilah kita akan mulakan dengan nama penuh. Okey. Okay, nama penuh. Okey. Dekat sini kan, kalau cikgu-cikgu perasan, dia dah sediakan pelbagai template jawapan. Okey, contoh short answer, paragraf ni maksudnya jawapan yang panjang, multiple choice ni kalau ada soalan jawapan yang ABC yang macam tu. Okey, dia macam-macam dekat sini. Okey, kalau saya buat short answer lah kan sebab nama mestilah pendek je kan, takkanlah nama panjang. Okay, so jangan lupa tekan require dekat sini. Bila tekan require, maksudnya memang part ni untuk ni dia murid tu wajib jawab, wajib tulis sebab bila dia tak jawab, dia tak boleh tekan submit. Macam tu. Sebab kalau perasan ada setengah Google Form, soalan dah ada star kat situ kan, nanti akan keluar star lah, star yang merah kecil tu. Okay, so kita tekan je tambah dekat sini untuk kita nak tambah soalan. So saya akan tulis kelas. Okay, so macam biasa kita ubah je. Ada setengah dia akan auto setting, ada setengah dia suruh kita setting sendiri. So saya pergi kepada require. Okay, so saya akan mulakan dengan soalan saya lah. Okay, contoh saya nak tulis, okay untuk soalan ni kadang-kadang cikgu boleh terus ataupun cikgu sediakan dekat cikgu punya Word. Dan nanti bila cikgu nak buat, cikgu boleh je paste dekat sini. Okay, kalau saya buat lah. Okay, soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan relatif? Okay, saya tekan kat sini. Okay, untuk soalan saya ni, saya perlukan multiple choice answer. Jadinya, boleh je saya tekan yang pertama, saya letak. Okay. Kalau senang, kalau nak cepat, cikgu boleh sediakan jawapan siap-siap dan cikgu terus paste je. Nanti akan auto pergi ke bawah. Okay. Okay, rujukan. So kita pergi je add another. Okay, tekan je bawah ni. Okay, tekan je. Tempat letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Okay, so kita tekan lagi nombor 3. Okay. Berdasarkan peta. Okay. Okay, so bila dah buat macam ni, okay, kita nak letak answer key. Okay, maksudnya skema jawapan. Maksudnya bila murid tu dah jawab, okay, dia dah beritahu yang dijawab ni soal jawapan betul ke salah. Okay, kita tekan je answer key dekat sini. Okay, kita tekan add answer feedback. Okay. Okay, no, yang pertama sekali cikgu pilih, okay, di antara ni mana yang jawapan betul. So saya buatlah sini ditentukan dengan titik rujukan. Okay, dia dah betul kat sini. So add answer feedback. Okay, so dia akan keluar macam ni. Maksudnya feedback ni apa feedback bagi jawapan salah, apa feedback bagi jawapan betul. Okay, kalau jawapan salah saya buatlah sila cuba lagi. Ataupun apa-apa yang boleh naikkan motivasi murid kan. Okay, so saya buat correct answer pula tahniah. Okay, ataupun betul. Okay, so kita kan just save. Okay, takkan keluar macam ni. Okay, so bila nak edit, tekan je edit dekat sini. Okay, kalau nak padam boleh je padam. So okay, untuk soalan satu ni cikgu boleh letak markah. Markah ni terpulalah pada cikgu-cikgu nak letak berapa. So saya letaklah 10, soalan 10 markah. Okay, tekan je done. Okay, so sekejap. Okay, senang je kan? Okay, okay, bila ini soalan berbentuk ayat. Okay, sebenarnya kita boleh je buat soalan macam kita masukkan gambar, okay, masukkan video pun boleh juga. Okay, saya tekan je tambah dekat sini. Okay, maksudnya cikgu-cikgu boleh je pilih gambar, browse mana-mana dekat dalam cikgu punya laptop. Okay, dah akan lambat sikit Kalau macam ni. Okay, contohlah saya ambil gambar dekat sini. Okay, open. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, so nanti kat soalan ni cikgu tu sila apa-apa and then jawapan pun macam biasa yang macam saya tunjukkan tadi.
Okay, selain daripada itu pun kita boleh juga masukkan soalan berbentuk video. Okay, kita tekan tambah dekat sini. Okay, nampak ni dekat tepi ni dia dah sediakan dah dia punya apa? Function dia, kita cuma tekan je. Okay, ini dia boleh bagi tahu, dia boleh terus search. Kalau sini URL kita dah boleh apa? Ambil je link YouTube yang kita nak. Okay, jadi contohnya saya ambil dekat okay. So dia dah dekat sini. So boleh je terus pergi. Bila cikgu buat soalan tu, jangan lupa cikgu tekan require sebab bila cikgu tak tekan require, ada setengah murid tu ada macam dia tak jawab soalan tu, dia miss saja. So bila dia submit, soalan tu sampailah dekat kita. So untuk seterusnya, untuk soalan seterusnya cikgu boleh je ulang step yang saya buat tu. Okay, bila kita dah siap soalan ni, okay, mestilah kita nak hiaskan soalan kita cantik-cantik sikit kan, tak adalah macam hamba je kan macam ni. Okay, so kita pergi ke customize theme. Okay, choose tema, choose image. Okay, image ni terpulang pada cikgu boleh upload sendiri ke ataupun cikgu pilih je dekat sendiri berdasarkan cikgu punya subjek lah. Okay, contoh saya pilih ni, saya punya ni, okay, insert. Okay, dia dah keluar, nampak kan cantik. Okay, so kita, dia dah sediakan dah cikgu-cikgu, so kita pilih je. Okay, so terus terpangkar sebab dia dah auto save dah dekat sini. So nampaklah macam murid kita macam ceria sikit lah kan nak jawab kita punya soalan ni. Okay, so jangan lupa kat sini terus auto save. Kalau saya dah link kat sini lah sebab dia dah sama, saya just terus okay je. Okay, so seterusnya kita nak pergi kepada bila kita dah buat soalan, kita nak generate data kalau budak yang jawab. Maksudnya kita boleh tahu murid itu dah jawab ke belum. Tak adalah bila dia dah jawab kita sudah kita minta PM kita kan, sebab nanti kan banyak PM WhatsApp kan. So saya cakap jangan risau, siapa yang dah jawab tak perlu PM sebab saya tahu mana yang dah jawab. Okay, so tekan responses kat sini. Okay, tekan sini. Okay, kat sini cikgu boleh edit lah. Cikgu nak namakan cikgu punya Google Access spreadsheet tu apa. Kalau sini tak apa, kita follow je, dia dah siapkan untuk kita. Just tekan create. Okay. So nanti dah akan keluar macam ni. So nanti so kita boleh tahulah kan data yang dah jawab, yang belum jawab. Okay, so tak apa, kita terus pangkal je sebab dia akan auto save. So sekarang ni bila kita dah settle soalan, cikgu boleh je preview. Okay, tekan macam ni. Tepi tu, okay, preview. Okay. Kan dia dah bagi tahu dah. Okay, so sekarang ni kalau cikgu perasan kat sini ada 3 titik. Okay, 3 titik ni sebenarnya Google Form ni walaupun nampak mudah tapi ada lagi kegunaan advance dia. Okay, make copy ni macam biasalah. Okay, kalau kita nak buang kita boleh move to trash. Okay, get pre-link ink link ni maksudnya kita nak tengok link dia macam macam kita nak preview, kita nak tengok dulu pre-link dia macam mana. Okay, kalau print, tekan je print. Dia akan keluar macam ni. Kan, so senang. Cikgu ambil ni terus bagi print, okay, terus bagi dekat student. Senang je kan. Okay, tak payahlah nak buat, nak salin balik daripada Google Form kepada aplikasi Word. Okay, untuk kat sini add collaborator ni maksudnya cikgu nak sharekan cikgu punya soalan ni dekat kawan-kawan lain. Maksudnya suruh dia semak ke, suruh dia tambah ke kan. Okay, cikgu terus add collaborator ni. Okay, cikgu boleh search email dia. Okay, email dia apa semua, cikgu boleh tekan email dia and then nanti dia akan terus hantar dekat orang tu. So jadinya bila orang tu dapat Google Form ni, dia macam kita, dia boleh dia editor kepada soalan tu. So bila dah siap ni, kita nak share kepada kawan-kawan kita. Okay, so tekan saja send. Okay, dia akan dalam bentuk link ni kan. Kita tekan je shorten URL sebab terpulang lah cikgu nak buat panjang boleh, nak shorten pun boleh. Okay, so ini okay, kita tekan maksudnya bila tekan sini hanya murid yang guna MOE je yang boleh jawab. Tapi saya selalunya tak buat ni sebab kadang-kadang walaupun kita dah banyak kali remind dekat murid guna MOE, masih lagi ada yang tak guna kan. So saya buat je open, so diorang boleh jawab. Okay, bila dah tekan share ni copy, so link tu bolehlah cikgu-cikgu share dekat WhatsApp ke, dekat email ke, kat Telegram. Nak ubah yang letak color macam ceria ni, tekan kat mana terlepas tadi, terbangun. Sini kan customize theme ni, nampak tak?
Sini ada. Akak boleh je. Dia dah pilih dah siap-siap tim untuk kita, birthday ke, party yang berkaitan lah. Okay, kalau nak upload daripada gambar sendiri pun boleh sudah upload. Okay, upload, browse je. Macam ni contoh kan, kalau saya rasa dia ikut bersesuaian saiz. Kan, so nampaklah contoh saya tekan sini dan tunggu je dia punya proses. Nampak kan kat situ. Okay. Kalau saya macam, kalau ni boleh je kita buat, kita cari mana-mana dekat Google Image, saya punya ni buat kedudukan. Nampaklah kita punya soalan tu link dengan gambar dekat atas. Munirah, ada tak macam Google Form ni, kadang-kadang kita tengok kan ada orang tu macam dia letak huruf besar sahaja. Tapi bila kita buat, kita kata huruf besar tapi boleh je guna huruf kecil kan? Oh, Kak Norita memang timing betul. Saya memang nak cakap benda ni Kak Norita dan Ya betul. Allah, sama. Maknanya boleh baca fikiran saya kan. Okey, ni ada dia punya formula ke? Okey, ni nampak tak saya bagi dekat chat tu sekarang? Nampak tak? Itulah dia punya formula dia. Ni ramai cikgu yang tak tahu ni. Kadang-kadang murid-murid kita walaupun kita dah tulis kat situ huruf besar dia tetap buat dengan huruf kecil dia kan. Betul tak? Okey, jadi saya share kat cikgu macam mana contohnya kat sini. Tengok ni kat sini nama ni kan biasa kita buat. Nampak tak ada nama penuh ni. Biasa kita akan buat walaupun kita tulis huruf besar budak tetap akan jawab dengan huruf kecil pun ada kan. Tak seragam. So apa yang cikgu nak buat, cikgu pergi kat sini. Tengok, nampak tak kat sini titik 3 ni. Okey, klik dekat sini, dia ada cikgu klik dekat response validation. Cikgu klik dekat response validation tu dia akan keluar benda ni lah. Cikgu pilih lah regular expression ni. Lepas tu type contents ni, pilih yang contents ni, lepas tu type yang saya bagi kat cikgu tadi dekat chat tu. Nampak tak saya share kan tu? Cikgu letakkanlah benda ni. Lepas tu kat tepi ni cikgu siap-siap tulis tau. Sebab nanti kalau misal budak dia tak boleh jawab, contoh dia type huruf kecil contoh, tiba-tiba dia kata tak boleh jawab, dia takkan boleh pergi next soalan. Jadi kita tulis kat sini macam sila tulis dengan huruf besar. Kita buat ayat kat sini, ni ayat ni kita buatlah ayat dia. So jadi bila dia jawab, contohnya kalau dia jawab huruf kecil, maksudnya dia tidak akan boleh pergi next soalan. So apa kelebihan dia, bila kita pakai huruf besar macam ni kita buat sini, kita punya bila tengok gambar nama budak tu seragam dia huruf besar semua. Dia pergi tengok kat sini dia contoh. Okey, katakanlah contoh saya type nama saya pendek, nama huruf kecil contoh. Okey, dia akan pergi. Contoh kita nak pergi kat sini Azura contoh kan. Kita tengok, dia akan terus tulis, sila tulis dengan huruf besar. Berkaitan dengan nama murid tadi, kalau kita tak nak murid tu nama bersepah-sepah macam-macam ejaan dia salah, cikgu bagi dalam bentuk drop down lah. Ya. Cikgu dah siap-siap nama, budak pilih je, lagi senang macam tu. Jadi nama dia dah tersusun. Betul. Nama tu kita masuk siap-siap Masuk siap-siap, kita susun dah siap-siap. Maknanya contohnya kalau sama ada cikgu nak ikut abjad, kalau saya buat untuk kelas saya akan buat ikut abjad. Jadi senang dia nak pilih nama dia apa. Walaupun kita mengajar ada untuk 2-3 kelas lah, saya akan masuk sekali. Sama ada cikgu nak buat ikut kelas, buat nama setiap kelas tu, lepas tu masukkan kelas yang lain lah. Jadi senang boleh. Macam soalan Cikgu Nuraini kan, kita boleh copy paste tak Puan? Soalan sebenarnya boleh copy paste je kat situ. Tak, maksudnya nama tu, Nama yang panjang. Nama yang panjang copy paste. Kita memang masuk, kita klik sekali je dia terus pergi semua yang kita. Itu boleh. Jadi maksudnya cikgu sedia je dulu selalu saya buat nama murid tu dalam Excel. Jadi kita dah ada dah, kita dah sort siap-siap. Jadi kita akan terus masuk copy paste je lah, boleh copy paste lah maksudnya. Ya, masuk Satu-satulah Puan Maya. Tak, dia akan copy paste. Oh, copy paste semua. Okey, faham. Nanti dia akan semua button lah. Ya, senang. Maksudnya kita buat satu kelas, satu set nama lah. Maksudnya Google kalau Form tu. contoh macam saya mengajar PJ kan ada 4 kelas, saya akan buat 4 kelas semua nama murid lah. Jadi kalau 4 kelas tu maksudnya baru dalam 100 lebih, nak pilih pun senang lah. Tapi kalau cikgu mengajar semua kelas, muntah lah dan budak nak jatuh nanti. Maksudnya Puan sediakan satu Google Form, tapi untuk 4 kelas tu setiap satu kelas ada satu set nama dah siap ya?
saya campur je nama sebab senang dia ikut abjad nak cari nama dia. Katakan huruf M dia akan pergi ke M. Jadi ada nama. Jadi kat sini ada semuanya untuk nombor siri sijil. Semua ada lah kat sini ni. Untuk IC, AIC tanpa sempang, nombor telefon tanpa sempang, semat status nama file, ruang kosong. Semualah ada ni.